Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke saluran YouTube Muallim UMAR. Kepada yang belum subscribe, bolehlah sama-sama subscribe saluran ini. Mudah-mudahan saluran YouTube ini boleh berkembang dengan lebih baik. Okey, hari ini Ustaz nak berkongsi beberapa perkara daripada beberapa bacaan Ustaz mengenai beberapa masalah yang sering berlaku di kalangan anak-anak kita. Seringkali kalau kita berada dengan anak-anak kita, sama ada anak kita ataupun bersama dengan para pelajar, khususnya di peringkat rendah ini, kita kadang-kadang sering terdengar perkataan-perkataan ataupun kalimah-kalimah yang kurang sedap didengar. Ada kalimah ataupun perkataan yang kotor, ada perkataan yang lucah, ada perkataan yang keji, ada perkataan yang kurang sopan, dan perkataan kata-kata kesat dan kasar kadang-kadang sering berlaku terkeluar daripada mulut anak-anak ini. Sebenarnya perkataan-perkataan ini keluar daripada mulut mereka adalah kesan daripada pemerhatian mereka, pendengaran mereka daripada orang-orang sekelilingnya. Mereka melihat kita berbual, bercakap, bergaul, berkomunikasi. Mereka melihat dan mendengar. Sama ada datang ini itu daripada kita ataupun persekitaran sekelilingnya, ataupun datang daripada TV-TV ataupun daripada radio, yang datang daripada internet. Semua perkataan-perkataan ini akan ditiru dan disebut kembali oleh mereka. Kadang-kadang kita rasa serba salah bila kita duduk, anak-anak ini duduk bersama saudara-mara, tiba-tiba perkataan ini terkeluar daripada mulut mereka. Maka apa react kita, apa kita punya tindakan kita, secara pastinya kita akan menuduh ataupun menunding kesan anak kita ini adalah mungkin datangnya daripada tadika, daripada taska, daripada rakan-rakannya, kawannya, atau daripada mana-mana yang boleh kita sandarkan untuk kita menuding ataupun menuduh pada pihak-pihak yang tertentu. Sebenarnya ini adalah sifat semula jadi anak-anak. Mereka akan cuba meniru apa saja yang mereka lihat dan apa saja yang mereka dengar. Jadi bila mereka meniru sesuatu, mereka cuba untuk berusaha untuk menambahkan perbendaharaan kata, kalimat yang ada pada diri mereka, dan mereka cuba apply untuk mempraktikkan apa yang mereka dapat pada orang lain. Sehingga kan kadang-kadang perkataan-perkataan ini akhirnya menjadi satu memori yang lekat pada diri mereka. Kalau mereka marah, secara automatiknya mungkin barangkali akan terkeluarnya perkataan BODOH. Kalau mereka kehilangan barang, mereka akan maki orang. Kalau mereka kena ejek dengan kawan, mereka akan kutuk semula. Kalau mereka dibuli ataupun disakiti, mereka akan keluar perkataan, contohnya aku pukul kau, aku tumbuk kau. Jadi ini adalah sebenarnya mereka tiru daripada apa yang pernah mereka dengar ataupun apa yang pernah mereka lihat. Jadi untuk mengatasi masalah ini mesti ada dua cara, iaitu pertama mesti ada peneguhan dan pengukuhan, yang kedua mesti ada hukuman untuk memberikan pengajaran. Kadang-kadang kita terlampau overreact, terlalu mengambil tindakan, mengambil jalan hukuman, tidak melalui cara yang pertama untuk kita memberikan peneguhan, untuk memberikan pengukuhan kepada anak-anak itu. Sama ada kita menerangkan perkataan ini okey ke tidak okey dan sebagainya. Apa cara untuk kita atasi masalah ini? Pertama, bila kita dengar anak kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sopan ini, ibu bapa perlulah tenang terlebih dahulu. Dekati mereka dan berikan pendidikan, berikan ilmu, pengetahuan, maklumat kepada mereka bahawa perkataan ini adalah perkataan yang salah. Perkataan ini adalah perkataan yang tidak elok. Perkataan ini adalah perkataan yang tidak baik. Dan di samping itu, ibu bapa memberikan solusi penyelesaian apakah yang perlu mereka cakap. Contohnya kalau mereka kehilangan barang, ada orang ambil, jadi jangan dimaki terus. Mungkin disuruh anaknya untuk beristighfar, untuk bertenang, untuk bertanya dengan kawan, berselawat. Jadi bila itu yang berlaku, insya-Allah mereka akan lebih mengerti. Yang kedua, kalau perkataan ini keluar daripada anak-anak kita yang masih kecil, mungkin di bawah umur 6 tahun ke bawah, kita jangan gelak. Kita jangan memberikan satu tindakan ataupun react
yang menyenangkan hati mereka. Barangkali bila mereka menggunakan perkataan yang kurang sopan, akhirnya kita pun gelak. Akhirnya mereka merasakan benda itu adalah benda yang menarik, benda yang seronok untuk mereka menyebut perkataan itu berulang kali. Yang ketiga, tolong pantau apa saja perkara-perkara ataupun kandungan-kandungan rancangan yang ditonton oleh anak-anak kita. Sama ada dalam TV, khususnya di dalam YouTube, yang hari ini boleh dieksplor, yang boleh diakses, yang boleh diterokai oleh anak-anak kita. Mereka boleh menonton bermacam jenis rancangan yang ada dalam YouTube, dan yang mana sedikit sebanyak perkara ini memberikan kesan kepada anak-anak kita. Yang keempat adalah lihat kepada diri kita. Bagaimanakah bentuk perbualan kita, komunikasi kita, percakapan kita sesama dengan ahli keluarga, sesama dengan rakan. Kadang-kadang mungkin di dalam keluarga kita menjaga percakapan ini, tapi bila kita bersama dengan kawan, kita telefon, hubungi kawan, ketika itu barangkali ada perkataan-perkataan yang bersama dengan kawan kita tidak sesuai didengari oleh anak-anak kita. Yang kelima adalah memberi pujian. Apabila mereka telah berubah daripada menyebut perkataan yang kurang baik, kurang sopan, kepada perkataan yang baik dan betul, maka ibu bapa janganlah berat mulut untuk tidak memberikan pujian kepada mereka. Dan yang keenam adalah konsisten, berterusan, istiqamah. Jangan kadang-kadang kita tegur dan kadang-kadang kita buat ambil tak indah. Pastikan setiap kali kita mendengar perkataan itu, segera kita melakukan tips-tips ataupun teknikal-teknikal yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Jadi ini adalah sedikit perkongsian daripada pembacaan saya daripada seorang pensyarah pendidikan awal kanak-kanak, iaitu Encik Hazari Ismail. Dan saya harap video ini saya buat dapat memberikan banyak manfaat kepada yang menonton, khususnya ibu bapa. Jadi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.